Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim bin Muhammad Syahid. Nombor matrik saya 10DKM 21F1021. Dan sekarang kami akan menerangkan tentang permasalahan solat ketika sakit. Okey, soalan yang pertama. Azman mengalami kemalangan yang menyebabkan tangan kanannya patah dan terpaksa memakai kain anduh bagi mengampu kecederaan tangan itu. Oleh itu, sekarang saya akan terangkan dan tunjuk cara pelaksanaan solat yang boleh dilakukan oleh Azman dalam keadaan tersebut. Berdiri merupakan rukun bagi solat fardu. Oleh itu, tidak sah solat secara duduk bagi orang yang mampu berdiri. Untuk langkah pertama, solat secara berdiri untuk orang yang tidak mampu untuk rukuk ataupun sujud ialah melafazkan takbiratul ihram terlebih dahulu. Kemudian baca bacaan Al-Fatihah. Kemudian iktidal dan salam disempurnakan seperti biasa. Langkah yang kedua pula untuk bahagian rukuk. Jadi rukuk disempurnakan seperti biasa jika mampu. Namun sekiranya tidak mampu, maka dilaksanakan secara menundukkan badan sehingga tangan mencapai kepala lutut. Selepas itu sujud. Disempurnakan seperti biasa jika mampu. Jika tidak mampu, hendaklah dilaksanakan dengan menundukkan badan melebihi rukuk dan menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud sama ada secara duduk ataupun berdiri. Selepas itu, duduk di antara dua sujud. Dilaksanakan secara berdiri bagi yang berdiri, atau duduk antara dua sujud biasa bagi yang duduk, atau mengikut kemampuan diri sendiri seperti duduk bersila atau duduk di atas kerusi. Akhir sekali, tasyahud akhir. Jika anda tidak mampu duduk, tasyahud boleh dilaksanakan mengikut kemampuan pesakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sulaiman bin Muhammad Tamizi. Nombor matrik saya 10 DKM 21F1049. Hari ini saya akan terangkan cara solat memakai lampin dan menggunakan beg kolostomi. Pesakit yang menghidap penyakit salas, yakni keluar air kencing, darah, istihaj secara berterusan atau seumpamanya yang boleh memilih melakukan salah satu daripada berikut. Solat fardu pada setiap waktu. Menurut mazhab Syafi'i, sucikan diri daripada najis dan gunakan lampin atau seumpamanya pada tempat keluar najis. Setelah itu, sucikan diri daripada hadas. Kedua-duanya mesti dilakukan setelah masuk waktu solat. Segera tunaikan solat. Solat adalah sah dan tidak perlu diulang walaupun najis tetap keluar ketika sedang berwuduk dan solat. Satu wuduk hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu sahaja dan seberapa banyak ibadah sunat yang lain. Melakukan jamak, yakni himpun bagi solat-solat yang boleh dijamakkan menurut mazhab Hanbali dan pandangan pilihan sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Sucikan diri daripada najis dan hadas setelah masuk waktu solat dan kemudian solat adalah sah dan tidak perlu diulang. Satu wuduk boleh diguna untuk lebih daripada
1. Solat fardu dan seberapa banyak ibadah sunat yang lain selama waktu solat tersebut belum habis. Contohnya bersuci di dalam waktu zuhur, boleh digunakan solat fardu zuhur dan asar secara jamak. Dan solat fardu yang diqada, yakni diganti jika ada, serta ibadah sunat yang lain selama waktu zuhur masih ada. Pesakit yang lain menggunakan urine bag atau stoma bag, yakni colostomy bag jika mampu menyuci tempat keluar najis dan menukar atau membersihkan bag najis tersebut. Hendaklah berbuat demikian sekadar termampu. Kemudian sucikan diri daripada hadas kecil atau besar dan tunaikan solat adalah sah dan tidak perlu diulang. Cara bersuci daripada hadas besar dengan mandi atau bertayamum bagi mengharuskan solat. Pesakit yang mampu mandi dan semua bahagian badan boleh terkena air hendaklah mandi dengan niat mengangkat hadas besar. Jika tidak mampu mandi kerana kesulitan untuk bergerak, umpamanya hendak bertayamum dengan niat mengharuskan fardu solat dan solat itu solat dan fardu solat dan setelah itu solat tidak perlu diulang. Pesakit yang disahkan oleh pegawai perubatan tidak boleh terkena air pada seluruh tubuh badan atau sebahagian besarnya, hendaklah bertayamum dengan niat mengharuskan fardu solat dan setelah itu solat tidak perlu diulang. Pesakit yang sebahagian besar badannya boleh terkena air sedangkan kecederaan sedikit, hendaklah mandi dan membasuh bahagian yang boleh terkena air mengikut kemampuan. Selebihnya hendaklah disapu dengan air. Setelah itu solat dan solat tidak perlu ulang. Jika air mandian tetap akan terkena pada kecederaan sekiranya pesakit mandi, ketika itu hanya perlu bertayamum dengan niat mengharuskan fardu solat dan setelah itu perlu solat tidak perlu diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Sa'id bin Abdul Malik. Nombor metrik saya 10 DKM 21F1069. Jika seseorang tidak boleh mengangkat tangannya untuk takbiratul ihram, hukumnya ialah sunat. Dan jika seseorang itu tidak boleh menggerakkan semuanya ataupun mulut, gunalah hati untuk membaca. Saya akan terangkan mengenai tajuk solat menggunakan mata. Terangkan dan tunjuk cara pelaksanaan solat bagi pesakit yang uzur dan terpaksa menunaikan solat menggunakan isyarat mata. Cara solat dengan melakukan isyarat mata. Berada dalam keadaan berbaring sambil terlantang, kaki kedua-dua belah mestilah menghala ke arah kiblat. Rukuk dilakukan dengan menggerakkan kelopak mata manakala sujud pula dilakukan dengan memejam mata.